اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4. Muka surat 4 baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 4 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka mengenal dan mengetahui, maka mengenal dan mengetahui itu jazam yang membetuli. Tak, yang membetuli. Betul tak? Saya ni cari ni. Jazam yang membetuli bagi waqi', yang hasil jazam itu dengan dalil. Artinya i'tiqad yang putus, yang mengenai apa? Yang mengenai Artinya i'tiqad yang putus, yang mengenai i'tiqad yang sebenar, gitu. Mengenai akan i'tiqad yang benar. Saya cari tu. Kita gini je, sela-sela je. Dahlah tepi cari. Jadi mengenai akan i'tiqad yang benar. Mengenai akan yang benar, yang jadi. Ada yang pula yang benar, yang jadi. I'tiqad itu daripada tanda yang menunjuk atas benarnya i'tiqad itu, atas betulnya i'tiqad itu. Maka mengenal dan mengetahui itu, mengenal makrifah, mengetahui ilmu. Al-ilmu itu mengetahui. Mengenal, bahasa Arab sebut dengan makrifah. Yang mana makrifah dengan al-ilmu ni adalah lafaz yang muradif. Dua lafaz yang lain sebutannya, tetapi maknanya satu. Itu panggil lafaz muradif. Bahasa Melayu kita banyakkan lafaz muradif. Ya. Saya biasa buat contohnya, buah kelapa, buahnya. Pohon kelapa, pohonnya. Itu bahasa bukunya tu, bukan bahasa Terengganu. Tak? Bukan gitu. Kita tak ada bahasa buku buahnya. Ke bahasa Terengganu je. Pohonnya ada dah. Jadi kelapa dengan nya ni lain tu, lain sebutan. Tetapi sama je, makna dia sama. Kita panggil lafaz muradif. Lafaz muradif dia panggil.
Kita banyaklah hak jenis seumpama tu. Dua perkataan yang berbeza tetapi makna adalah satu. Panggil lafaz muradif. Jadi ma'rifah dengan al-ilmu lain tu bunyi, tetapi dikehendaki di sini adalah satu makna. Sebab tu terdahulunya mengenal Allah, permulaan agama mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Artinya arti mengenal Allah terdahulunya mengetahui. Mengetahuikan segala hukum sifatnya sifat Allah dan segala hukum ketuhanannya, dan mengetahuikan segala yang membawa kepada mengetahui yang dimakan itu daripada segala barang yang bergantung dengan Rasul. Jadi mengenal akan Allah ni permulaan agama. Apa erti mengenal akan Allah? Mengetahuikan. Itu makrifah dengan mana al-ilmu, mengetahui. Jadi makrifah dengan ilmu mengetahui ni satu makna. Kemudian nak perjelaskan lagi apa dia mengenal Allah, apa dia mengetahui segala hukum sifat Allah dan mengetahui segala hukum sifat-sifat Rasul. Jadi permulaan agama mengenal Allah. Apa makna mengenal Allah? Mengetahui segala sifat-sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Kemudian permulaan agama juga mengetahui segala yang membawa kepada mengenal Allah. Kita permulaan agama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan bahawa mengetahui segala hukum sifat Allah. Sifat wajib hukumnya sungguh di Tuhan. Sifat mustahil hukumnya dok di Tuhan. Sifat harus hukumnya sungguh pun boleh terima, dok pun boleh terima. Itu hukum sifat. Ini mengenal Allah. Dan juga kita wajib mengetahui segala yang bawa kita mengenal Allah. Dia nak mengenal Allah ni bukan mengenal gitu. Ada wasilah. Ada wasilah ni tangga-tangga kepada kita mengenal Allah. Ada. Kita bukan lahir-lahir mengenal Allah. Tidak. Jadi kita wajib mengenal Allah dengan bahawa mengetahui segala hukum sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita wajib mengetahui segala yang membawa kita kepada mengenal Allah. Mana yang bawa kita kepada mengenal Allah? Daripada segala barang yang bergantung dengan Rasul. Jadi kita nak kenal Allah ni jalannya adalah melalui Rasul. Rasul yang bawa kita kenal Allah. Jadi permulaan agama juga kita kena kenal Rasul. Dah kata awal agama mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kenapa pula boleh sebut kata awal agama mengenal Allah? Pergi kepada mengetahui segala hukum sifat Allah dan segala hukum sifat Rasul. Kenapa pergi kepada Rasul pula? Sebab yang bawa kita kepada mengenal Allah adalah Rasul. Jadi kita kena kenal jugalah yang bawa kita kepada mengenal Allah. Kena mengetahui juga sifat-sifat Rasul. Yang mana Rasul ni lah yang bawa kita kepada permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut permulaan agama ialah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Yang sebenarnya permulaan agama adalah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, permulaan agama mengenal Allah. Tapi nak mengenal Allah, mana yang bawa kita pada mengenal Allah? Mana wasilah dia? Mana tangga dia? Mana jalan dia? Tangga dia kut Rasul lah. Kena kenal Rasul.
Jadi mengenal Allah, mengenal Rasul. Besarnya mengenal Rasul ni, sebab nak mengenal Allah pun mari daripada Rasul. Nak mengenal Allah pun mari daripada Rasul. Besarnya mengenal Rasul. Sampai ke dalam kitab kita ni, seolah-olah beriman dengan syahadah yang pertama tu, asyhadu an la ilaha illallah, seolah-olah satu titik daripada syahadah yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni kalau orang dia baca sendiri, dia bubuh salah kitab, sesak kitab. Jadi besar Rasul pula daripada Allah. Ya, besar Rasul pula daripada Allah. Jadi seolah-olahnya syahadah yang pertama satu titik daripada syahadah yang kedua. Dia buat apa panggil, buat tashbih sahaja. Jadi besarnya kita syahadah yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, daripada penyaksian kita Nabi Muhammad utusan Allah itulah pergi kepada penyaksian kita Allah jua Tuhan. Tu mari gitu. Faham tak? Dia apabila sebut berkaitan dengan akidah, ditekankan berkaitan dengan Allah dan Rasul, tersebut akidah. Yang mana sebut Islam asasnya adalah dua kalimah syahadah, penyaksian Allah jua Tuhan, penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Itu Islam. Setakat tu je. Lepas tu cabang-cabang agama yang lain, cabang-cabang agama yang lain, apabila penyaksian kita Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, jadi apa yang Nabi kita bawa, kita akan terimalah. Sebab kita menyaksikan Nabi kita utusan Allah, bawa agama daripada Allah, yang mana Allah jua Tuhan. Jadi apabila ada dua kalimah syahadah ni, Rasul bawa kewajipan semayang, terimalah. Rasul bawa kewajipan haji, terimalah. Sebab duduk di bawah dua kalimah syahadah. Rasul bawa bab hukum hakam muamalah, terimalah. Bab jual beli ke bab muamalah. Rasul bawa hukum hakam berkaitan dengan munakahat, nikah kahwin. Kita kena terimalah, sebab kita sudah naik saksi bahawa Nabi Rasul Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Rasul bawa bab janayat, bab hudud, bab qisas, bab ta'zir, terimalah. Sebab apa? Sebab kita ada dua kalimah syahadah. Ni kadang-kadang tak faham bab Islam, pembicaraan di awal kitab Faridatul Faraid kita dahulu, maka dia hanya nampak hak zahir je, hak tertulis. Hak tertulis di rukun Islam. Rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang. Rukun Islam yang ketiga berpuasa. Rukun Islam yang keempat mengerjakan haji. Rukun Islam yang kelima mengeluarkan zakat. Jadi hak tu jadi nampak. Dia nampak Islam ni sembahyang, puasa, haji, zakat. Tu je. Dah tu jadi dalam rukun Islam kan. Dia lupa hak syahadah. Itu asas kepada agama kita. Yang mana orang kafir nak masuk Islam ni, dia kena ucap tu. Kena ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu besar tu dia dengan syahadah. Kena ucap tu dulu. Bukan kena baca benda lain. Bukan kena baca Fatihah ke, bukan kena baca Qul huwallah ke, tak. Ni kena sebut dua kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab agama kita duduk dalam dua kalimah syahadah. Kalau agama kita duduk dalam dua kalimah syahadah. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia kata kami bawa dua kalimah. Apa faham? Kami bawa dua kalimah. Dua kalimah syahadah tu. Apa makna kami bawa dua kalimah syahadah? Maknanya kami bawa agama. Itu makna dia. Bukan kami bawa dua kalimah syahadah, tulis dua kalimah syahadah dalam
dalam frame, lepas tu pikul gitu. Gitu nak bawa. Makna apa ni? Kami bawa agama. Sebab agama terangkum di bawah 2 kalimah syahadah. Apa dia agama ni? Apabila Rasul ni kita, Nabi ni kita naik saksi sebagai utusan Allah, Nabi kita cerita bab hukum ibadah, kita terima. Nabi cerita bab hukum muamalah, munakahat, janayah, kita terima. Dan kita memperjuangkan supaya tertegak agama. Mana agama? Ibadahnya, muamalahnya, munakahatnya, janayahnya. Tak ada dalam rukun Islam. Rukun Islam ibadat aja, semayang, puasa, zakat, haji. Ni dalam rukun syahadah tu. Dan apabila kita menyaksi Allah jiwa Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi kita pun cerita berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Nabi kita cerita berkaitan dengan malaikat. Kita terima malaikat ada. Sebab apa? Maksud bahawa syahadah. Dia kata malaikat tak ada dalam rukun Islam. Malaikat hanya ada dalam rukun iman. Dah duduk di bawah syahadah tu, 2 kalimah syahadah. Dan kita nak saksi dah Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi pun cerita bab malaikat. Nabi pun cerita bab qiyamah. Nabi pun cerita bab barzah, bab bangkit kembali, syurga neraka. Terimalah. Sebab daripada 2 kalimah syahadah tu. Jadi makna agama terangkum di bawah 2 kalimah syahadah. Jadi daripada 2 kalimah syahadah ni bukan kata berkaitan dengan hukum hakam agama, berkaitan dengan perkara-perkara gaib, masuk di bawah syahadah yang kedua, pengakuan kita Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Bahkan kita naik saksi bahawa Allah jua Tuhan pun masuk di bawah penyaksian kita Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi pun cerita bahawa Allah jua Tuhan, kita pun naik saksi bahawa Allah jua Tuhan. Gitu. Jadi seolah-olahnya syahadah yang pertama masuk di bawah syahadah yang kedua. Tu besar tu. Besarnya syahadah yang kedua. Sampai peringkat orang yang menghina Rasul, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam dahulu kisah Salman Rushdie, ingat tak? Salman Rushdie, orang Bangladesh. Bangladesh tak? Bangladesh lah. Tak? Ke India. India ke Bangladesh. Adik-beradik tu. Adik-beradik tu. India. Bangladesh orang lain tak, orang puang Bangladesh tau. Dia ada dia kisah dia sama macam Salman Rushdie. Tak, Bangladesh tu orang puang. Nama apa? Melayu mudah lupa. Tak ingat benda gitu. Jadi kisah Salman Rushdie tu, dia tulis buku dia apa semua. Kemudian suruh bunuh lah maknanya. Akhirnya dia sembunyi, hidup dalam keadaan bersembunyi. Macam cerita orang putih tu lah, yang hanya orang tertentu sahaja mengetahui di mana duduk. Akhirnya bocor rahsia, pindah pula, tukar identiti pula. Lama pecah rahsia, pindah pula, tukar identiti pula. Dia berkahwin pun tak kekal. Sebab apa? Tak ada orang nak hidup dengan dia. Hidup dalam keadaan bersembunyi. Nak hidup kita, kita hidup kan bebas kan? Kan kita hidup bebas, tak ada orang kawal kita, tak ada apa kan? Boleh hidup dalam keadaan seumpama tu. Akhirnya dia kata dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat dah, dia kata. Tapi kenapa kata bunuh tu kekal sampai sekarang? Sebab ada pandangan mazhab, contoh mazhab Maliki, orang yang menghina Nabi SAW, taubahnya sudah tidak akan diterima. Bunuh juga kau ke mana pun. Ni. Sebaliknya orang hina Allah, dia bertaubat, taubahnya diterima. Jadi besar Nabi daripada bukan. Sebab apabila dia hina Nabi, dia buang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah pun tak ada nah. Allah saya ambil.
Hak Allah sebagai Tuhan saya ambil. Dan Allah sebagai Tuhan ni siapa yang cerita? Nabi Muhammad yang cerita. Yahudi Nasara cerita Allah juga sebagai Tuhan. Allah hak lain dianya. Tuhan sampai 2-3 benar. Ada mak, ada anak. Macam-macam. Tu bukan Allah tu. Hak Yahudi Nasara cerita Allah, tu bukan Allah hak Tuhan kita. Tu hak Allah ada mak, ada anak. Tu bukan Allah kita tu, bukan Tuhan kita hak tu. Sebab tu dia mengaku Tuhan dia Allah juga. Kita kalau tempat kita tak benarkan guna nama Allah. Sebab Allah dia lain. Bukan Allah Tuhan yang sebenar, bukan. Dia guna nama Allah, tapi Allah ada anak. Tuhan kita Allah ada anak. Jadi kita mengaku Allah jua Tuhan ni kerana Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia hina Nabi Muhammad, dia tolak Nabi Muhammad, kerana dia ambil hak Allah. Tak. Kalau dia kata dia ambil hak Allah, hak Allah Yahudi Nasara, hak Tuhan lain tu. Dia guna nama Allah tapi bukan Tuhan Allah. Jadi bila dia hina Nabi Muhammad, hak Allah pun hilang, tak ada dah. Tu mazhab Maliki tak terima dah. Nak cerita besarnya syahadah yang kedua. Tapi jangan kita salah faham. Nabi Muhammad hamba Allah, makhluk Allah, kejadian Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Tak nak banding Tuhan dengan makhluk Tuhan. Yang salah faham. Tapi nak ceritanya, kita boleh beriman dengan Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Mari daripada mana jalan dia. Tangga dianya, jalan dia adalah Nabi SAW. Dia gitu. Sebab itulah permulaan agama mengenal Allah bukan hanya mengetahui sifat Allah, mengetahui juga sifat Rasul, kerana Rasul lah yang bawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana mengenal Allah terdahulunya adalah tempat hantaran segala perkara yang dituntuti. Ingat tu, awak catat ni, tanda molek tu, hak nota kaki di luar tu, nombor 1 kita baca mengelepah tu. Mengenal Allah, tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hamba. Maka tiada sesuatu yang wajib dan yang sunat, melainkan kemudian daripada mengenal akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hamba. Hak perintah-perintah Allah ni. Tempat yang dituntuti oleh Allah ni, perkara yang dituntuti oleh Allah, tempat hantarannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang dituntuti ni, dia ada dua tuntut. Satu dia panggil tuntut buat, satu dia panggil tuntut tinggal. Tuntut buat pula ada tuntut buat yang putus, ada tuntut buat yang longgar. Hak tuntut tinggal pun sama juga. Ada tuntut tinggal yang putus, yang ketat. Ada tuntut tinggal yang longgar. Tuntut buat yang putus perkara wajib, tuntut buat yang longgar perkara sunat. Tuntut tinggal yang putus perkara haram. Tuntut tinggal juga tapi longgar je suruh tinggal tu. Kalau buat juga tak berdosa, tu benda makruh. Jadi semua tuntutan agama, sama ada tuntutan buat ataupun tuntutan tinggal, tempat hantarannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mengenal Allah, segala perkara yang kita kerjakan maka tiada sah sesuatu yang wajib dan yang sunat, melainkan kemudian dia mengenal akan dia, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permulaan agama. Umbi agama, asas agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna mengenal Allah? Mengetahui akan sifat-sifat Allah. Ini nak perjelaskan lagi ni. Apa makna mengenal, apa makna mengetahui. Hak kata tadi lapah yang muradif, satu makna je. Di sini antara makrifah dengan al-ilmu satu makna.
Apa makna mengenal dan mengetahui permulaan agama ni? Ni tengok molek ni, kita duk ngaji ilmu tauhid, ilmu makrifah permulaan agama. Terdahulu saya dah sebut dah, dalam ilmu fiqh pun ada makrifah juga. Ilmu fiqh ada makrifah juga. Mana ilmu fiqh ada makrifah? Makrifatu dukhuli waqtin, mengetahui masuk waktu. Itu syarat sah sembahyang. Mana makrifah dalam ilmu fiqh? Makrifatu kaifiyatis solah, mengetahui kaifiat cara-cara sembahyang. Itu syarat sah sembahyang juga tu. Itu apa makna makrifah di situ? Makna kod fiqh lah. Itu makna lain. Ni hak makrifah dalam ilmu tauhid. Satu laginya makrifah dalam ilmu haqiqah. Dia biasa timbul boloknya makrifah dalam ilmu tauhid dengan makrifah dalam kitab haqiqah. Dalam kitab haqiqah dia panggil tauhid juga, tapi bukan tauhid kita ni. Itu tauhid khassah, tauhid aulia. Itu cerita lain. Ni kita tengok molek ni. Mana-mana kitab tauhid hak agak panjang sikit pembicaraan, didatangkan terlebih dahulu apa dia makrifah. Jadi kalaulah betul benarlah ada asas ilmu tauhid, dia tahulah makrifah dalam ilmu tauhid ni apa makna. Makrifah dalam kitab hakikah itu bagi orang ngaji lebih. Ngaji lebih diretilah hak makrifah dalam ilmu hakikah, tasawuf hakikah. Makrifah dalam kitab hikam, makrifah dalam kitab ad-durun nafi, makrifah dalam kitab al-manhalus safi, makrifah dalam kitab kasbul asrar, makrifah dalam kitab apa lagi, tanwirul qulub. Tu semua kitab-kitab tasawuf haqiqah. Tasawuf haqiqah, dia tasawuf ni ada dua. Satu dia panggil tasawuf syariat, satu dia panggil tasawuf haqiqah. Tasawuf syariah kadang-kadang dikenali dengan tasawuf muamalah. Tasawuf haqiqah dikenali dengan nama tasawuf mukasyafah. Ni kena faham molek kita ni. Hak fardu ain kepada kita adalah tasawuf syariat. Tasawuf syariat contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati. Itu tasawuf syariat. Dalam kitab Hidayatus Salikin itu tasawuf syariat. Dalam kitab Minhajul Abidin itu tasawuf syariat. Ada pun tasawuf dalam kitab Hikam Durun Nafi itu tasawuf haqiqah dia panggil. Kena kenal tasawuf belaka nama tu. Tapi mana tasawuf fardu ain kitanya? Tasawuf hak syariat. Dia panggil tasawuf muamalah. Muamalah ni kira bicara hak amalan hati ni. Hak amalan hati, amalan ikhlas, amalan syukur, amalan sabar, amalan tu tapi amalan hati. Itu hak tasawuf muamalah, tasawuf syariat. Satu lagi dia panggil tasawuf haqiqah. Dan kita tasawuf haqiqah ada cerita juga istilah makrifah. Dicerita juga sebut juga nama tauhid. Sebut makrifah, sebut tauhid, sebut iman. Dalam tu. Sebut makrifah, sebut tauhid, sebut iman. Dalam kitab hakikah ni terkadang begiang-begiang belum lagi makrifatullah, begiang-begiang belum lagi mentauhidkan Allah, begiang-begiang belum lagi beriman. Tapi belum lagi makrifatullah mana ni? Belum makrifatullah aulia. Makna kamu ni orang syariat. Tak salah apa-apa pun. Belum lagi mentauhidkan Allah, tauhid aulia. Mana belum lagi tauhid aulia, kita tauhid peringkat syariat. Tak ada apa-apa pun. Belum lagi beriman yang kamil. Mana iman yang kamil, yang sempurna? Iman para sahabat radhiyallahu anhum, iman para aulia. Tu iman yang kamil. Mana belum lagi beriman, yakni belum lagi beriman yang kamil. Tapi kalau dalam kitab tauhid sifat 20 ni, kalau kata belum makrifah, kafir. Kalau kata belum mentauhidkan Allah, kafir. Kalau kata belum beriman, kafir. Kalau dalam kitab syariat kita ni, faham tak ni? Ni kena letak molek ni. Dalam masyarakat kita banyak ni dicampur aduk antara makrifah dalam kitab tauhid dengan makrifah dalam kitab tasawuf haqiqah. Kenapa dia campur?
jelas bahawa mereka tidak mursyid dalam ilmu tasawuf hakikah. Parah laginya tak luluh makrifah hak fardu ain. Siapa ke tak kenal apa dia makrifah hak fardu ain permulaan agama, tak kenal apa dia takrif makrifah permulaan agama fardu ain. Makna bukan kata tidak mursyid dalam ilmu tasawuf hakikah, bahkan hak fardu ain tauhid pun tak luluh. Lepas tu nak bawa orang ke mana pesen ni? Kalau kita tak retilah sebenarnya pembicaraan kitab tasawuf hakikah ni, saya minta maaf lah saya tak mengaji, tak ada apa-apa pun. Itu bukan ilmu fardu ain, tak ada apa-apa. Tapi kalau sampai ke takrif makrifah hak permulaan agama hak fardu ain, ilmu tauhid ni hak ni pun tak luluh, mana gelak gambar lah jawapan dia. Tapi berani baca kitab tauhid sifat 20, berani baca kitab-kitab hakikah. Ni zaman sekarang kita kena bergaluh molek. Masa pembicaraan rukun iman terdahulu, kemudian pergi pada pembicaraan ihsan. Jangan lupa saya sudah berulang-ulang kali dah, berulang-ulang kali tekan apa dia iman. Iman at-tasdiq bil qalbi, membenar hati, itu iman. Apa makna beriman dengan Allah? Makna apa? Mengaku putus di hati akan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna beriman dengan malaikat? Mengaku putus di hati akan malaikat tu ada. Contohnya, itu iman. Kemudian saya bicara berkaitan dengan ihsan. Yang kitab Faridatul Faraid ini. Ihsan mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Itu ihsan. Muhsin, orang yang melakukan kebaikan dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Bila dia buat suruhan, tinggal larangan, suruhan hak wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Hak wajib tak bicara tu tetap dah. Sunat, 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 sunat. Dengan semayang sunat ratus-ratus rakaat sehari semalam, dengan mengaji Al-Quran sehari-hari khatam sekali, dengan berzikir puluh-puluh ribu, makan masa bertahun-tahun, akhirnya naik maqam ihsan, maqam musyahadah. Tu hak dalam kitab hak makrifah khassah dipanggil. Tu dipanggil apa? Maqam ihsan. Hak anta'budallah ka'annaka tarahu tu. Engkau mengabdikan ibadat Allah seolah-olah engkau melihat Allah dengan basirah. Siapa ni? Orang sampai maqam ihsan. Makrifah khassah, makrifah aulia, makrifah para sahabat radhiyallahu anhum. Tu maqam ihsan. Adapun iman, membenar hati. Adakah iman ni syuhud di hati? Syuhud di hati, timbul ingatan di hati, itu adalah pergi pada maqam ihsan. Ni. Jadi kita ada Islam satu, iman satu, ihsan satu. Kemudian antara iman dengan ihsan lain. Faham tak? Kemudian ihsan ada maqam pula, maqam muraqabah, maqam musyahadah. Itu bukan bicara iman. Iman hanya membenar hati. Syuhud di hati, hadir di hati, timbul di hati, menjiwai di hati, itu bergantung kepada kekuatan dalaman. Mari daripada ihsan, buat perintah Allah, wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Sunat ni sunat sungguh ni. Kalau semayang bukan semayang rawatib, bukan semayang duha, semayang ratus-ratus rakaat. Kita dengar ratus-ratus rakaat, bulak dah mati. Lepas tu lama mana ratus-ratus rakaat tu? Belah-belah tahun, puluh-puluh tahun. Sampai ke satu peringkat Allah melenyapkan di basirah, tidak ada malaikat, hanya ada Allah. Naik maqam musyahadah. Tu hak dalam kitab hakikah. Itu bulan Ramadan terawih 8-20 pun duk balah. Tu bulan Ramadan tu. Bulan hak berganda-ganda dah tu. Kena. Ginilah macam orang pergi Mekah. Kan Mekah kan pahala dia berganda-ganda kan. Sehari-hari semalam duduk semayang Mekah tu berapa ratus rakaat? Berapa ratus rakaat? Orang pergi Mekah tu lah umrah tu.
Mekah kan satu rakaat macam 100,000 rakaat dah kan. Di tanah haram Mekah. Gi bukan lama dah duduk Mekah seminggu. Sehari-sehari tu berapa ratus rakaat sembahyang? Tak apa 100 dekat-dekat dekat-dekat 100. Ni sebut 100 baru ni. Bukan cerita 1000 rakaat ni. Cerita 100 baru ni. Siapa ada 100? Tak apa, dekat-dekat, jauh. Tapi memang tak apa sungguh lah 100. 10 rakaat tak apa 100 juga, tapi jauh sangat lah. Tu Mekah dah tu, hok ganda 100,000 dah. Hok orang ibadat semayang ratus-ratus rakaat, 1000 rakaat ni, dia bukan kerana tepat, kerana Allah semata-mata. Tanah haram Mekah ke, tanah halal ke, hamba Allah, di bumi Allah, dia tak ada kaitan dengan tempat. Kalau orang ada kaitan dengan tempat ni, dia nak ke pahala, nak ganjaran, dia bukan nak Allah Subhanahu wa taala tu. Kalau perjalanan punya cara rohani, tu dak solid lagi ikhlas tu. Bukan kerana Allah, kerana nak pahala, nak syurga. Tu nak makhluk orang panggil. Syurga makhluk Allah, bukan nak khalik. Kan? Jadi hak kita tu payahlah nak cerita, tapi boleh ceritalah makrifah tahap ni macam mana. Boleh cerita pengetahuan kepada kita, biar kita tahu jugalah orang yang dikasihi oleh Allah muqarrabin ni macam mana mereka. Kita ni alhamdulillah dah Tuhan kita perbanyakkan syukur dah, wajib dah kita perbanyak syukur Tuhan kita. Tapi lebih ke kita ni, lebih tak lebih noh maqam aulia, mana tak timbullah ujub takabur. Kita nak hilang ujub takabur ni, kita kena melihat orang yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tengok orang hak berat daripada kita. Kita walaupun semayang sikit rawatib, tapi ada orang tak main langsung rawatib dibanding orang hak berat daripada dia. Mana kita semayang duha, orang lain tak semayang duha. Dia tengok orang hak kurang daripada tak ada benda, kita lebih sama. Kita dah haji main sunat pun semayang fardu cukup tu, orang tu lima waktu dah cukup. Dah tahu kan, lebih lagi kita. Kita dah semayang pun tak nipu orang, waktu dah semayang lagi nipu orang lagi. Kan? Kita dah semayang pun kita orang Islam, orang kafir nu kekal neraka. Kita dah semayang pun kita orang Islam, dah semayang pun comel lagi. Dah hidup kafir, dah tu orang kafir tu buat dah semayang lagi. Kan? Tak ada kurang lah kita ni tengok orang berat dah kita. Mana biar kita tahu orang lebih isi Allah Ta'ala tu macam mana. Ada di kita tu alhamdulillah. Itu semua taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena faham molek antara makrifah kita nak bicara ni dengan makrifah dan kitab hakikah. Sebenarnya perkara ni tak ada tu mana kiannya. Tapi dengan zaman sekarang ni, yalah, pengajaran sekarang ni semuanya live belaka. Jadi macam-macam adanya. Hak campur antara ilmu syariat dengan ilmu hakikah, dicampur aduk. Kadang-kadang ilmu hakikah pun bukan belajar pun, yang ilmu hakikah warisan daripada keluarga, warisan. Dia bukan harta je boleh ada terima warisan ni. Ilmu hakikat pun ada terima warisan. Ni kadang-kadang daripada pembacaan. Ni kadang-kadang hak asalnya sebenar, lepas tu timbul hak kemudian dibawa jalan salah, diguna nama hak asal. Hak aulia hak asal, hak sebenar, diguna nama tu, tapi jalan ni salah dah. Ni masalah. Jadi kita sekarang ni macam-macam hak timbul sekarang ni. Kadang-kadang hak bawa-bawa hak salah-salah tu lebih maju daripada hak cerita hak asal. Hak cerita sebenar lebih maju hak salah pula. Sebab salah ni kadang-kadang Tuhan uji kita dengan dia tu cakap memang sedap dengar. Mana cakap pun sedap dengar. Kalau kata nakir, pandai nakir, handah-handah tu sedap.
Mana sekali kata tu, oh ni makan dulu ni. Jijak di hati. Mana dia kata tu memang confident. Faham tak? Dia beri-beri sungguh. Mana kadang kita dengar tu, oh, sedap pasal ni. Beri-beri sungguh. Mana apa? Nyek-nyek sungguh, faham tak? Nyek sungguh. Dia tak main jetik-jetik. Dia tak main kekok-kekok. Dia katok selalu. Kita jetik sikit marah dah. Kekok, lari terus. Ni bukan kekok ni. Ni katok selalu. Ambil tuku katok lupa dia. Tapi orang setengah orang dia suka gitu. Dia suka je ni slow-slow. Dia suka. Lepas tu kadang-kadang mana apa lebih orang tertarik. Tapi jalan 6 memang jalan 6 yang terpesong dengan jalan syariat agama kita. Jadi kita nak kena faham ni permulaan ni. Apa dia makrifah, mengenal Allah, dan apa dia mengetahui segala hukum sifat Allah. Dalam kitab tauhid memang dia akan datangkan. Dan kitab Hidayatus Sibyan contohnya didatangkan apa dia takrifan makrifah. Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyan didatangkan dengan bahasa Arab. Dan kitab Faridatul Faraid didatangkan dengan terjemahan dia. Didatangkan dengan terjemahan. Kalau dalam kitab Hidayatus Sibyan makrifah al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin 3. Makrifah 3. Satu al-jazmu, yang kedua al-mutabiqu lil haqqi, yang ketiga an dalilin. Di sini. Apa dia mengenal dan mengetahui? Maka mengenal dan mengetahui itu jazam. Ni al-jazmu, jazam. Depan dia hurah lagi. Jazam ni putus. Pegang kejap di hati. Itu jazam. Yang mengenai, yang mengenai bagi waqi'. Kena koma situ. Yang hasil jazam itu daripada dalil. Kena 3. Yang pertama, maka mengenal dan mengetahui itu, yang pertama jazam. Yang kedua, yang mengenai bagi waqi'. Koma situ. Yang ketiga, yang hasil jazam itu daripada dalil. 3. Yang pertama jazam. Jazam ni pegangan yang kejap, pegangan yang kukuh, pegangan yang putus. Itu jazam. Kalaulah setakat kita percaya 90%, 95%, sehingga kan kita percaya tangga 99%, tak panggil jazam lagi, imam tak sah lagi, kafir lagi. Kita percaya kepada barzah, kepada bangkit kembali. Kita percaya pada bangkit kembali 99%. 1% kemungkinan kecil tak berlaku-berlakunya bangkit kembali. Itu tak panggil makrifah lagi, tak panggil jazam lagi tu. Tak panggil jazam ni, tak sah lagi tu. Dia jazam ni pegangan yang putus, pegangan yang kukuh, pegangan yang kejap. Tu jazam, putus. 1. Mana kalau tak jazam, tak sah iman, tak sah makrifah. Yang kedua, yang mengenai bagi waqi'. Yang mengenai ni bukan mengenai tu kita nak cakap ni mengenai perkara apa, itu lain tu kan. Kita nak mesyuarat hari ni, mesyuarat mengenai apa tak? Ini bukan mengenai tu ni, yang berbetulan, yang tepat, kena apa tak kena, membetuli, muafakat atau mengenai. Bukan mengenai apa kata kita kan, kita nak bincang mengenai apa makna mengenai tu. Kita nak bincang betul lah, banyak benda yang kita nak bincang. Hari ni kita nak bincang mengenai apa? Hari ni kita nak belajar mengenai tajuk apa? Ni tu mengenai, bukan maksud tu. Mengenai di sini makna bertepatan. Pada kena itulah. Betul tu. Kena apa tak kena? Mu ni cakap tak kena pasal ni. Faham tak? Cakap pasal tu tak kena tu salah. Tu kena tu. Apa tak kena? Yalah,
al-mutabiqu lil haqqi, yang muafakat dengan sebenar. Hak tu Arab dia. Tapi sini mengenai. Dia ni. Mengenai mana apa ni? Kena betul-betul. Mengenai bagi waqi'. Apa dia waqi'? Macam ginilah. Kita nak cakap tengok waqi' jugalah, tengok tepat. Waqi' di sini bukan waqi' tu. Waqi' di sini apa kata? Dia sebut kata waqi', sebut kata nafsul amri, sebut kata haqiqah, sama tu. Waqi' ni hak sebenar. Hak sebenar. Tepat dengan waqi'. Tepat dengan nafsul amri. Nafsul amri tu diri perkara. Hakikah sebenar-benar. Itu mana waqi'. Macam gini. Ni bab syariat. Dia bercakap benar, sidik. Apa yang kita bercakap muafakat dengan waqi'. Itu cakap sebenar. Sidik cakap sebenar ni. Cakap benar adalah percakapan yang muafakat dengan waqi', dengan nafsul amri. Kita kata mati seorang, hak waqi' sebenarnya mati seorang. Tu panggil sidik, dia panggil. Faham tak? Dia kata mati seorang, nafsul amri, diri perkara tu memang mati seorang. Tu sidik, dia panggil. Hak syariat ni. Adapun kazib, dusta, dia bercakap yang tidak muafakat dengan waqi'. Dia kata mati seorang, walaha hak dia kata mati tu koma je. Mana apa? Muafakat dengan waqi', dengan di perkara tu. Tak muafakat. Dia panggil kazib, dusta. Saya tak dusta. Saya kata mati tu memang cek nadi dia senyap dah. Saya tak dusta, saya salah royak. Dusta. Tapi saya tak sengaja. Tak berdosa. Gitu. Tapi dusta ke tak? Dusta lah. Sebab apa yang dia cakap tidak menepati dengan waqi', dengan hak sebenar. Hak dia kata mati seorang tu tak ada mati-matinya. Koma je. Selok orang panggil. Selok tau. Ada selok ni bukan selok pitu. Selok lah selok. Panggil selok nganga. Tu ke apa tu? Tu selok nganga tu. Tu lain tu dah. Selok nganga tu khising tak tu. Tu lain. Maknanya kita cerita tapi tidak bertepatan dengan waqi', dengan sebenar-benar. Tidak bertepatan dengan nafsul amri, diri perkara. Dengan hakikah, hak sebenarnya cedera, koma bukan mati. Tidak panggil apa tu? Dusta. Tapi saya tidak sengaja, tak berdosa. Tapi nama dusta. Kita kadang-kadang nafi kan. Saya tak dusta, saya tak sengaja. Awak dusta. Cuma awak tak sengaja, maka tak berdosa. Gitu. Tapi namanya apa tu? Dusta lah. Kita nafikan, saya tak dusta, saya salah royak. Dusta dan kadang tersalah, tak berdosa. Tapi panggil dusta. Sebab apa? Hak dicakap tu tidak menepati dengan waqi'. Hak dicakap tu tidak menepati dengan nafsul amri, diri perkara. Dengan hakikah, hak sebenar-benar berlakunya cedera, koma, bukan mati. Ada. Dia panggil waqi' satu, nafsul amri, hakikah sama makna. Ni hakikah ni bukan cerita tasawuf hakikah ni, nak cerita perkataan waqi' tu. Jadi makrifah ni yang pertama jazam. Yang kedua yang mengenai, yang bertepatan dengan waqi'. Mana? Kita pegang kejap, Tuhan ada. Tuhan ada tu mengenai tak dengan waqi'? Mengenai dengan waqi'. Cukup. Tuhan esa kita pegang. Kejap kita pegang, Tuhan esa. Tuhan bersifat dengan wahdaniyah. Hak kita pegang Tuhan wahdaniyah ni mengenai tak dengan waqi'? Sebenar-benar tak Tuhan esa? Sebenar-benar. Tu makrifat. Adapun orang kafir, dia jazam juga, dia putus juga. Justru dia sanggup mati dengan kepercayaan dia, jazam, putus. Tapi dia pegang tu tidak mengenai dengan sebenar.
Dia pegang Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga, Tuhan ada anak, Tuhan ada pok. Tapi dia jazam ke tak dia kepercayaan dia? Jazam tadilah. Dia sanggup mati mempertahankan kepercayaan dia. Tapi hak dia percaya itu mengenai tak dengan wakil. Bertepatan tak dengan hak sebenar-benar. Tak. Itu tak panggil makrifah tu. Ada. Jadi makrifah mengenal Allah ni, kepercayaan memang kita percaya. Tapi hak besarnya kepercayaan kita tu mengenai tak dengan wakil. Tu. Nak pastikan jazam kita mengenai dengan wakil ni mesti berpandukan kepada ilmu. Contohnya, kita jazam di akidah kitanya segala-gala yang berlaku adalah perbuatan Allah. Putus. Kemudian kita berpegang segala-galanya perbuatan Allah, makhluk bekas sama sekali, mengenai tak dengan wakil. Tepat tak dengan sebenar. Tepat. Itu dia panggil makrifah. Sebaliknya, dia berpegang makhluk kainat bekas. Contohnya. Makhluk bekas secara tabi'i, secara semula jadi. Tepat tak pegangan tu? Tak tepat tu, tidak mengenai sebenar. Itu tidak makrifah, bahkan kafir laginya. Dia percaya gitu di akidah dianya, bahawa pisau memutuskan secara sendiri-sendiri, secara pesen dia, secara bahasa dia. Dia percaya begitu di akidah. Sebab zahirnya memang pisau. Zahir. Daripada budak lagi waktu kita peringat dah, jangan duk main pisau, tajam, luka, putus. Zahirnya gitu. Tiba-tiba dia berpegang hak pakai zahir, berpegang jazam di kepercayaan dianya, pisau memutuskan dengan sendiri. Mengenai tak dengan hak wakil, dengan nafsul amri, tidak mengenai. Ini bukan makrifah, bukan kafir ijma' ulama. Dan kita nak jazam yang mengenai bagi wakil ni, nak bertepatan dengan sebenar, kena berpandukan kepada ilmu. Sebab kita nak berpegang, memutuskan tu perbuatan Allah itu benda gaib. Jadi nak pegang Allah yang memutuskan, barulah pegangan yang mengenai bagi wakil ni, hak ni kena belajar, ini benda gaib. Yalah, beriman dengan malaikat pun gaib, beriman dengan barzah pun gaib. Boleh buktikan malaikat ada, nak buktikan dengan alat apa? Boleh buktikan alam barzah ada, nak buktikan dengan apa? Ini benda gaib. Buktikan yang putus tu Allah buat, bukan pisah, nak buktikan macam ni, ini benda gaib. Jadi kita nak pegang dengan perkara gaib ni, nak supaya pegang kita mengenai yang bagi wakil, ilmu. Tu pokok pangkal dia. Kemudian yang ketiganya, yang hasil jazam itu, yang dapat jazam itu, yang dapat jazam itu, mari putus kita pegang Allah ada, mari putus kita pegang Allah esa. Ambil mana jadi timbul jazam di hati Allah ada ni? Tepat ni, berpandu pada ilmu. Kita pegang putus Allah esa, tepat dengan wakil, berpandukan pada ilmu. Lepas tu, hanya semata-mata orang yang mengajar pada kita, kita gantung ke dia. Ada hasil jazam itu daripada dalil. Kita ada dalil penunjuk sendiri. Hak kita boleh pegang Allah ada, orang mengajar. Hak kita boleh pegang Allah esa, orang mengajar. Tapi putus kita ni bukan semata-mata hak dia. Kita ada dalil kita sendiri. Mana dalil kita pegang putus Allah ada makhluk? Apakah dalil kita pegang putus Allah esa, ada makhluk? Tu apa panggil berdalil. Ada dalil, ada penunjuk, ada tandaan sendiri, bukan tu orang. Ni makrifah. Ada tiga ni barulah makrifah yang tidak ada khilaf ulama. Tiga, kena ada tiga ni. Hak jazam, tanpa jazam kafir. Hak mengenai yang sebenar, tiba-tiba berpegang putus tapi salah, tu kafir. Pegang kejap sebenar, dalil tidak ada. Berpegang kejap Allah ada,
Tandaannya mana? Dalilnya mana? Pakai orang ngajar sudah ha. Berpegang kejap Allah Esa. Dalil tanda ambil mana? Orang mengajar lah. Dia tak ada dalil. Ha, ni khilaf ulama. Makrifah iman dia sah ataupun tidak. Ha, tu khilaf. Hak jazam, lepas tu muafakat dengan waqi' atau mesti. Tapi kalau tak ada dalil, pandangan muktamad, makrifah dia sah, iman dia sah tapi berdosa. Tapi kalau tidak jazam, sepakat ulama. Jadi kafir lagi. Jazam tapi pegangannya salah. Tak ada makrifat. Jazam putus, sebenar pegangan Tuhan ada, Tuhan sedia, dan Tuhan Esa. Dalilnya tidak ada. Turut orang semata-mata. Ha, ni khilaf ulama. Iman makrifah dia sah ataupun tidak sah. Pandangan muktamad sah. Iman makrifah dia. Sebab kejap, kemudian sebenar. Salahnya kerana tidak berdalil. Jadi ada tiga tu barulah tak ada khilaf ulama. Mana? Jazam, sebenar dengan waqi' dan berdalil. Ini makrifah dalam ilmu tauhid. Pegangan putus ni bukan ingat di hati, bukan syuhud di hati. Pegangan yang putus. Akan diperjelaskan lagi ni. Artinya, erti mengenal dan mengetahui itu jazam yang mengenai yang sebenar ni. Artinya, erti jazam yang mengenai bagi waqi' itu. Apa artinya? I'tiqad yang putus. Itu pengertian kepada jazam. I'tiqad yang putus. I'tiqad yang kejap. I'tiqad ni sipu di hati. Di i'tiqad ni sipu. Dia mari daripada akdun, akad. Akdun, akad. Macam contohnya syariat pekoh kita je akad jual beli. Akad nikah. Ha, tu akad tu. Sipu tu. Mula-mula kita tawar menawar, kira bicara, okey, setuju dah. Ha, kita setuju nak beli dengan harga tu, dia setuju nak jual dengan harga tu. Kita pun akad jual beli yang kita sipu dah. Ha, kita sipu dah. Tapi akad jual beli ni boleh kita pasah. Ha, tak cerita tapi mana kita sudah jadi dah. Pakat dah. Macam juga akad nikah. Mana risik-risik pinang apa semua okey. Kemudian dia pun akad nikah. Apa ni? Ikat dah. Atau asal makna. Atau akad, i'tiqad. Mana apa di sini kalau bab iman ni mana kita sipu mati di kepercayaan kita. Mana kira-kira kita sipu mati ni kalau tinggal seorang pun gitu dah kita. Atau i'tiqad. Mu'taqadah ni kepercayaan yang diikat mati. Yang sipu. Lepas tu kadang kita sebut dengan simpulan iman, tambatan iman. Sedar? Aqaidul iman, simpulan iman, tambatan iman. Menapa simpulan iman? Kepercayaan hak kita sipu, kita ikat. Tambatan iman tambahlah. Mana? Itu i'tiqad asal makna. Yang putus. Yang kedua, yang mengenai akan yang benar, tepat dengan yang benar, tepat dengan waqi', tepat dengan nafsu amri. Yang ketiganya, jadi i'tiqad itu pengertian kepada hasil jazam itu. Hasil jazam itu daripada dalil. Apa makna hasil jazam itu daripada dalil? Artinya jadi i'tiqad itu, kepercayaan putus ni jadi mari mana ni? Daripada tanda. Ha, tanda tu dalil. Dalil bahasa Arab. Bahasa kita tanda. Tandaan itu bahasa kita. Penunjuk itu dalil. Yang jadi i'tiqad itu, terjemah pada yang hasil jazam itu daripada dalil, dia terjemah dengan yang jadi i'tiqad itu daripada tanda yang menunjuk atas betulnya i'tiqad itu. Ha, dia tiga. Satu, i'tiqad yang putus. Yang kedua, yang mengenai akan yang benar. Yang ketiganya, yang jadi i'tiqad itu daripada tanda, daripada dalil yang menunjuk atas betulnya i'tiqad itu. Mana dalil kata betulnya pegangan kita Allah satu, ada langit ada bumi. Sebab kalau Allah dua tiga, hara langit bumi, nak buat ke mana?
Tuhan ni kata gini, Tuhan ni kata gini, pada duk gomo sama dia je. Lepas tu Tuhan kata laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jadi kalau ada Tuhan di langit bumi selain Allah, Tuhan kata nescaya binasa langit bumi ni. Dalam dua Tuhan. Hak ni kata nak buat sesuatu, hak ni kata tambah sesuatu dah padang. Hak ni kata padang dah luah dah tu. Pada duk gomo gitu je. Jadi sekarang ni langit bumi ni comel ni. Ni tanda yang menunjukkan bahawa betulnya pegang kita Tuhan Esa. Itu apa? Dalil. Di tiga, i'tiqad yang putus, yang kedua sebenar, yang ketiganya berdalil. Ini permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, mengetahui segala hukum sifat. Ini nak masuk pula kepada berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan segala yang wajib pada akal, pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dalam barang mustahil atasnya ta'ala, dan barang yang harusnya. Dan makrifah permulaan agama mengetahui sifat-sifat Allah. Nak maksud ni? Nak masuk sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Nak membicarakan hak ma'rifatullah permulaan agama dan kitab Faridatul Faraid. Wallahu a'lam.